Salam sejahtera. Saya Haridas Analaki Arokida Sunda. Nombor matrik saya adalah 283178. Pada hari ini, saya akan membincangkan tentang rancangan perniagaan syarikat kami. Bahagian-bahagian yang akan dibincangkan adalah 1.0 pengenalan. H&M Handyfall Enterprise adalah berbentuk perkongsian dengan dua rakan kongsi. Kami adalah dari industri perkakas rumah yang khususnya industri pembekal mesin cuci dan pengirim. Bukan sekadar itu saja, kami sebagai pembekal mesin untuk melipat dan menggosok pakaian automatik kepada pemilik kedai dobi menggunakan model layan diri melalui kontrak sewa bulanan. Bahagian seterusnya adalah 2.0 ringkasan eksekutif. 2.1 keunikan perniagaan. Perniagaan kami adalah yang pertama seumpamanya di Malaysia. Dengan syarikat ini, kami dapat membantu pengguna yang mahukan perkhidmatan melipat dan menyetrika pakaian mereka di kedai dobi. 2.2 perkembangan pada masa hadapan. H&M Handyfall mempunyai perancangan jangka masa panjang iaitu menjadi pengedar tunggal sole distributor dalam tempoh 5 tahun akan datang. Selain itu, kami juga merancang untuk bekerjasama dengan pihak pengeluar dengan menjadikan rakan kongsi bagi mereka mencipta dan mengeluarkan mesin melipat dan menggosok pakaian yang bersaiz kecil bagi kegunaan domestik. 3. Key Personal Syarikat. Kaki tangan utama perniagaan ini adalah dua orang rakan kongsi iaitu Haridas Analaki Arokida Sunda dan Muhammad Hafiz bin Yasin. 2.4 Bakal pelanggan. H&H Handyfall mensasarkan pemilik-pemilik kedai dobi layan diri yang berada di kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sebagai pelanggan utama. 2.5 Unjuran kewangan. Perancangan dan unjuran kewangan juga turut dirangka dengan rapi bagi memastikan setiap aliran keluar masuk wang perniagaan berjalan secara lancar. Secara tidak langsung, persediaan kewangan yang rapi diperlukan bagi menjamin perjalanan syarikat kami berjalan dengan berjaya. 3.0 Tujuan penyediaan rancangan perniagaan. 3.1 Jumlah modal yang diperlukan. Untuk mendapatkan modal tambahan bagi membantu syarikat kami berkembang, kami ingin perlukan bantuan pembiayaan dari bank untuk mengembang cawangan syarikat kami ke negeri-negeri lain di Malaysia. Pembiayaan ini ditujukan kepada Bank Simpanan Nasional BSN untuk memohon pembiayaan sebanyak RM100,000 di bawah skim mikrokredit prihatin BSN yang mempunyai 0% kadar faedah. Poin 2. Tujuan mengikut usaha teroka. Industri kami mempunyai peluang besar untuk berkembang kerana tiada perniagaan lain seperti ini di Malaysia dan kami ingin memanfaatkan peluang ini untuk menjadi pembekal peralatan lipatan dan penyetrika automatik pertama kepada pengendali dobi layan diri di Malaysia sambil turut memperolehi keuntungan. Bahagian yang seterusnya adalah 4.0 latar belakang perniagaan. 4.1 Objektif H&H Handyfall Enterprise adalah membekalkan mesin melipat dan menggosok pakaian komersial yang berkualiti tinggi, menyediakan perkhidmatan pelenggaran yang cekap dengan kos yang berpatutan, menyediakan perkhidmatan lepas jualan serta rundingan yang mesra pelanggan. 4.2 Maklumat H&H Handyfall Enterprise. Maklumat kami ialah untuk memperoleh keuntungan dan terus kekal sebagai sebuah perniagaan yang berdaya saingan. Memastikan perniagaan kami dapat terus memberikan produk dan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Menjaga hubungan baik antara pihak pengurusan pekerja dan pelanggan. 4.3 Alamat dan bentuk perniagaan. Nama perniagaan H&M Handyfall Enterprise, jenis bentuk perniagaan perkongsian, aktiviti utama perkhidmatan melipat dan menggosok pakaian secara automatik. Nama pengasas Haridas dan juga Muhammad Hafiz. Tarikh pendaftaran perniagaan 1 Jun 2022. Tarikh mula beroperasi 1 Julai 2022. Nombor pendaftaran seperti berikut. Alamat nombor 8 Bangsa South City, Jalan Kerinci, Bangsa South 59200 Kuala Lumpur. Laman web seperti berikut. Facebook dan Instagram adalah HHH Handyfall. Nombor telefon seperti berikut. Nombor fax seperti berikut. Email handyfall22@gmail.com.
Nama bank digunakan Maybank. Nombor akaun bank adalah seperti berikut. Jumlah modal perniagaan yang diperlukan adalah RM100,000 dan sumbangan ahli perkongsian adalah RM280,000. Modal 2 orang pemilik. Latar belakang pemilik. Terdapat 2 pemilik di syarikat ini. Yang pertamanya adalah Haridas, anak lelaki Arifin Sunda, yang berumur 25 tahun, jawatan pengasas dan pengurus besar, kelulusan akademik ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan, pengalaman menjalankan perniagaan makanan keluarga secara generasi. Gaji atau kemudahan di syarikat ini adalah bermula dari RM3,500. Pemilik yang kedua, nama Muhammad Afizuddin bin Yassin, umur 27 tahun, jawatan pengasas dan pengurus besar, kelulusan akademik ijazah sarjana muda pembangunan produk, pengalaman bekerja sebagai pengurus produk IKEA selama 5 tahun. Gaji atau kemudahan di syarikat ini adalah RM3,500. 4.5 modal permulaan. Yang pertama, Haridas dan lelaki Arifin Sunda, pecahan modal 50%, sumbangan modal RM140,000. Yang kedua, Muhammad Afizuddin bin Yassin, pecahan modal 50% dan sumbangan modal RM140,000. Jumlah adalah RM280,000. Seterusnya adalah 5.0 rancangan organisasi. 5.1 Carta Organisasi. Pengasas dan pengurus besar bagi syarikat H&H Handyford adalah Encik Haridas dan Encik Afizuddin. Seterusnya, pengurus keuangan dan pentadbiran Yo Heng Yuan, pengurus pemasaran Siti Maisara, pengurus teknikal dan operasi Ashwin Singh, bagi pembantu pentadbir Cindy Shriu dan pembantu operasi dan teknikal Muhammad Ali Farhan. 5.2 Tenaga kerja jawatan dan bilangan pekerja. Nama pekerja Encik Haridas dan Encik Afizuddin. Pengasas dan pengurus besar. Tanggungjawab utama memastikan operasi organisasi dan perniagaan berjalan lancar, memastikan semua ahli syarikat menjalankan tanggungjawab yang diperuntukkan dengan berkesan, dan seterusnya. Bagi nombor ketiga, Yo Heng Suan, jawatan pengurus kewangan dan pentadbiran. Tanggungjawab utama adalah bertanggungjawab terhadap kewangan perniagaan, menyediakan belanjawan tahunan perniagaan, menyediakan laporan kewangan perniagaan dan seterusnya. Kerja yang keempat, Siti Maisara binti Anwar, jawatan pengurus pemasaran. Tanggungjawab utama menjalankan kajian pasaran untuk mengenal pasti kehendak-kehendak pasaran bagi produk semasa dan masa hadapan, memastikan pasaran produk yang disewa setiap tahun berjalan dengan lancar, menubuh pelan strategi pemasaran bagi setiap tahun dan seterusnya. Pekerja nombor kelima, Ashwin Singh dan lelaki Habib Singh, jawatan yang disandang adalah pengurus teknikal dan operasi. Tanggungjawab utama mengurus dan memantau urusan penyewaan dan penghantaran mesin kepada pelanggan sehingga selamat, dan mengawal dan merekod pengeluaran stok, mengurus dan merekod stok yang disimpan dan disewa dan seterusnya. 5.2 Tenaga kerja jawatan dan bilangan pekerja. Pekerja yang keenam, Cindy Shriu, pembantu pentadbir. Tanggungjawab adalah mengurus dokumentasi syarikat, mengurus harta wang pekerja dan membantu mengurus kewangan dan pentadbiran. Pekerja yang ketujuh ialah Muhammad Ali Farhan bin Ruslan, jawatan yang disandang adalah pembantu operasi dan teknikal. Tanggungjawab utama adalah membantu pengurus operasi dan teknikal untuk menjalankan proses penyewaan, pemantauan, layan pelanggan serta menyediakan perkhidmatan servis kepada pelanggan mengikut temu janji. Gaji dan ganjaran. Jadual ini menunjukkan gaji dan ganjaran pekerja. Terdapat 7 pekerja dan gaji mereka. Jumlah gaji dan ganjaran ialah RM19,861 dan 95 sen, yang termasuk gaji, allowance tetap, EPF, SOKSO dan EIS. Bahagian seterusnya, 5.31 Senarai keperluan pejabat. Jadual yang anda lihat di sini adalah senarai keperluan pejabat yang berjumlah RM19,150 yang termasuk komputer riba, kabinet file, telefon dan fax, set komputer desktop, meja pejabat, kerusi, alat pemadam api, set CCTV, simpan kad, mesin syarikat, file dan alat tulis peralatan. Seterusnya,
5.3.2 Perbelanjaan pentadbiran. Jadual yang anda lihat di atas adalah perbelanjaan pentadbiran yang berjumlah RM48,400 dan RM11.195 yang termasuk peralatan dan bekalan pejabat, allowance, gaji pekerja, PPF SOPSO, EIS, sewa pejabat, utility yang termasuk bil air dan elektrik, bil telefon, fax dan bil internet, dan bayaran lain-lain sebagai pengubah suara. Bahagian yang seterusnya adalah 6.0 Rancangan Pemasaran. 6.1 Analisis Pasaran. H&N Handyfold juga menerima banyak pertanyaan daripada beberapa orang dari Instagram dan Facebook yang inginkan mesin untuk kegunaan harian. Bukan itu saja, menurut Hasan N 2019 dan Harian Metro 2019, ramai wanita terutamanya suri rumah menjangkakan mesin ini boleh didapati dalam perniagaan dok. 6.2 Sasaran Pasaran. Dalam tempoh 1 hingga 5 tahun yang akan datang, H&N Handyfold berhasrat untuk menyasarkan pengusaha perniagaan dobi di Kuala Lumpur dan banyak daerah di Selangor. H&N Handyfold akan berkembang ke negeri berkepadatan tinggi seperti Johor dan Pulau Pinang dengan membuka lebih banyak cabang. 6.2 Saiz Pasaran. Sasaran pelanggan setahun 50% darab dengan 30 pemilik kedai dobi, iaitu 15 pemilik kedai dobi. Saiz pasaran setahun adalah RM1000 bagi setiap bulan, darab dengan 12 bulan, darab dengan 50 pemilik kedai dobi dan darab dengan 2 buah mesin bagi setiap kedai, iaitu RM360,000. Dan akhir sekali, saiz pasaran bagi sebulan RM360,000 bahagi dengan 12 bulan akan menjadi RM30,000 dan saiz pasarannya adalah RM30,000 untuk sebulan dan RM360,000 untuk setahun. 6.2 Share Pasaran. H&N Handyfold Enterprise telah membuat analisis terhadap pasaran yang dikuasai oleh perniagaan lain, maka tiada persaingan sehingga kini bagi pasaran H&N Handyfold Enterprise. Share pasaran adalah 30 buah mesin darab dengan RM1000 ialah RM30,000. 6.3 Analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Kekuatan, tiada persaingan kerana kami adalah merupakan syarikat pertama yang memulakan perniagaan seperti ini. Produk kami merupakan satu keperluan kepada perniagaan lain dan seterusnya. Bagi kelemahan, pekerja perlu meyakinkan pembekal akan kemampuan syarikat untuk memperkenalkan produk mereka ke pasaran baru. Perlu menjalankan kerjasama yang baik supaya matlamat untuk menjadi pengedar tunggal tercapai dan seterusnya. Peluang, dapat menjalinkan kerjasama dengan pihak pembekal untuk menjadi pengedar tunggal. Dapat membantu pembekal mempelbagaikan produk mereka dengan menjadikan ragam fungsi untuk mengeluarkan mesin untuk kegunaan domestik dan seterusnya. Ancaman pula, bagi jangka masa panjang mungkin akan terdapat syarikat lain yang akan membawa masuk mesin yang sama tetapi dan pengeluar yang berlainan. Perlu sentiasa bersedia dan peka terhadap perubahan teknologi kerana apabila terdapat model mesin yang baru, mesin lama mungkin tidak sesuai digunakan dan seterusnya. 6.4 Strategi Pemasaran. 4P Product Place Price Promotion. Bagi produk yang ditawarkan ini merupakan satu keperluan. Di samping itu juga produk ini akan dapat membantu meningkatkan pendapatan pemilik kedai dobi layan diri serta menyelesaikan masalah masyarakat terutamanya wanita yang berkerjaya, belajar dan suri rumah. Lokasi Place. Lokasi premis yang terletak berhadapan Bangsa South City, Jalan Kerinci, Bangsa South ialah mudah dilihat dan dicari oleh pelanggan kerana tengah bandar. Lokasi ini juga berdekatan dengan aktiviti perniagaan kedai-kedai dobi yang lain yang terdapat di sekitar menjadi kawasan tumpuan pelanggan dan menjadikan lokasi yang berstrategi. Harga, price. Walaupun kami merupakan syarikat yang pertama dalam bidang perniagaan ini, kami memastikan harga yang ditawarkan adalah berpatutan. Kami berharap suatu hari nanti semua kedai-kedai dobi lain diri mampu menyediakan mesin ini untuk kemudahan para pelanggan. Akhir sekali, promotion. Memberikan profil perniagaan kepada bakal-bakal pelanggan besar seperti syarikat-syarikat dobi yang telah lama bertapak untuk mendapatkan kontrak pembekal secara berkekalan. Menggantung spanduk dan buting sebagai strategi promosi dalam perniagaan dobi. Serahkan kad perniagaan kepada bakal pembeli, buat tapau web syarikat dan mula membuat pengumuman media sosial pada platform seperti Instagram dan Facebook. Dan akhirnya menghadiri pameran atau expo perniagaan.
Selamat petang, nama saya Hafizuddin. Saya akan memberi sedikit penerangan berkaitan rancangan operasi 7.1 Perbelanjaan operasi bagi tempoh setahun. Seperti mana di dalam jadual, jumlah perbelanjaan untuk tempoh setahun adalah RM246,125. Ini adalah termasuk pembelian mesin, kos alat ganti, gaji pekerja, KWSP, plastik dan kotak pembungkusan, overhead iaitu bil elektrik, air, telefon, alat tulis, sewa kedai, susut nilai mesin, susut nilai ubah sual pejabat. Ini adalah jangkaan untuk tempoh 1 tahun sebelum memulakan perniagaan. Ini adalah contoh mesin lipat kain automatik yang kami sediakan di perkhidmatan kami. Seterusnya adalah 7.2 Proses operasi. 7.21 Proses penghasilan perkhidmatan. Perkhidmatan ini bermula apabila pelanggan menempah slot dan membayar deposit untuk menjalankan perkhidmatan melipat kain ini. Syarikat akan mengambil pesanan dan memajukan pesanan tersebut kepada syarikat pengeluar dan bilangan mesin akan dipasang mengikut bilangan tempahan pelanggan tersebut. Proses pemasangan ini bergantung kepada premis pelanggan. Sekiranya tiada sebarang kekangan, pemasangan untuk sebuah mesin boleh disiapkan dalam tempoh 3 jam sahaja. Selesai pemasangan tersebut, satu kontrak akan dikeluarkan kepada pelanggan untuk tempoh setiap 2 tahun dan akan diperbaharui setelah tamat tempoh tersebut. Pelanggan akan membayar sewaan dengan nilai RM300 untuk sebuah mesin termasuk kos penyelenggaraan dan jaminan serta sebarang kerosakan yang berlaku dalam tempoh kontrak tersebut. Penggunaan mesin tersebut sangatlah mudah. Seperti mana penggunaan mesin basuh dan pengering layan diri, pengguna akan memasukkan shilling 50 sen atau token yang ditukarkan di mesin penukaran wang bergantung kepada dobi tersebut mengikut bilangan helaian pakaian yang hendak dilipat. Bergantung kepada perkhidmatan dobi, mungkin mengenakan caj sebanyak RM1 untuk setiap 4 helai pakaian digosok dan dilipat. Dengan kos sewaan RM300 sebulan, sebuah perusahaan dobi akan memperoleh keuntungan setelah melipat sebanyak 1,200 helai baju. Mesin ini berukuran 1 meter dan berbentuk segi empat yang sangat mudah diletakkan di kawasan perkhidmatan dobi dan tidak menggunakan ruang yang besar. Pengguna hanya perlu menggantung antara 10 hingga 20 helai pakaian dalam satu masa pada penyepit di bahagian hadapan mesin yang akan menarik pakaian ke dalam badan mesin tersebut. Panel-panel yang terdapat dalam mesin akan menarik pakaian dan secara automatik melakukan kerja-kerja melipat dan menggosok kedutan pada pakaian dalam tempoh hanya 10 saat. Pakaian yang telah dilipat akan disusun kemas pada ruangan bawah mesin tersebut. Ini adalah cara tradisional melipat kain di dobi. Perkhidmatan yang diberikan adalah sama seperti mana yang kami sediakan, cuma tiada keperluan tenaga buruh manusia. Rancangan operasi 7.2 Proses operasi. 7.2.2 Carta alih proses. Nombor 1 Proses penyewaan mesin oleh pelanggan. Langkah pertama adalah temu janji dengan bakal pelanggan. Kemudian satu sesi penerangan berkaitan perkhidmatan diberikan. Satu dokumen perjanjian akan disediakan. Kemudian satu persetujuan tanda tangan akan diturunkan bersama dengan saksi. Kemudian pelanggan akan mula membayar deposit. Seterusnya syarikat akan membuat tempahan dengan pengeluar setelah menerima deposit tersebut. Urusan penghantaran mesin antara 1 ke 3 minggu. Mesin akan dipasang di lokasi yang diingini oleh pelanggan dalam tempoh 3 ke 6 jam. Mesin akan siap dipasang di lokasi pelanggan. Kemudian nombor 2 Proses penerimaan sewa bulanan. Terima pemakluman bayaran daripada pelanggan. Pelanggan akan memaklumkan kepada kami bayaran yang telah dibuat bergantung kepada bilangan mesin yang disewa. Kami akan mula membuat semakan dan mengeluarkan slip penerimaan. Setelah pengesahan penerimaan
bayaran, satu akaun akan dikemaskini dan pemakluman penerimaan tersebut akan dimaklumkan juga kepada pelanggan. Dan baki yang perlu dibayar. Seterusnya, nombor 3, proses selenggara mesin. Semak tarikh selenggara mesin. Syarikat kami menyediakan servis berkala, iaitu 4 bulan sekali. Apabila kami akan maklumkan tarikh dan masa kerja kepada pelanggan, kami akan dapatkan pengesahan pelanggan setelah selenggara mesin. Satu rekod akan dikemaskini dan dimaklumkan kepada pelanggan selenggara mesin seterusnya. Nombor 4, proses pembaikan mesin sekiranya berlaku kerosakan. Kami akan terima aduan daripada pengguna dan kemudian kami akan rekod dan hantar kepada jurut teknik yang kami sediakan. Seterusnya, kami akan menjalankan kerja-kerja pembaikan. Setelah selesai, satu kemaskini rekod akan diberikan kepada pelanggan. Sekiranya mesin tidak dapat dibaiki dalam tempoh yang dikehendaki, satu kemaskini rekod iaitu pelarasan akaun akan dimaklumkan kepada pengguna. Ini adalah proses menggosok dan melipat kain secara automatik yang disediakan oleh mesin yang kami keluarkan. Rancangan keuangan 8.1, sumber keuangan. Syarikat memperoleh sumber keuangan yang terutama adalah melalui sumbangan 2 orang rakan kongsi, iaitu Hafizuddin dan Haridas, yang berjumlah keseluruhannya sebanyak RM90,000. Walaupun jumlah tersebut agak kecil bagi satu syarikat dengan 2 orang rakan kongsi, H&H Handyfold Enterprise masih memerlukan modal tambahan berjumlah RM50,000 bertujuan untuk mengembangkan lagi kemajuan dan hala tuju syarikat ini. Sumber keuangan ini adalah simpanan yang kami kumpul sebelum bergiat serius dalam perancangan untuk mengembangkan perniagaan ini. Sebelum memulakan perniagaan ini, kami telah memulakan perniagaan Dobi, iaitu mencuci, menggosok dan melipat secara kecil-kecilan bersama kaum keluarga sahaja. Kadar jualan bulanan hanyalah antara RM3,000 ke RM6,000 bergantung kepada permintaan. Oleh kerana pelanggan mula bertukar ke perkhidmatan Dobi layan diri, maka kami mula mencari peluang untuk terus aktif dalam perkhidmatan ini. Seterusnya, hasil simpanan tersebut, kami mula membeli beberapa mesin terpakai dan membaikinya. Setelah beberapa tahun, kami berjaya membuka perniagaan ini secara kecil-kecilan dengan keuntungan yang lebih tinggi. Kami juga ada membuat pinjaman peribadi dengan beberapa bank tertentu dengan jumlah yang kecil kerana khawatir tidak mampu membayar jumlah bunga yang agak tinggi. Kami mengambil pendekatan biar lambat asal selamat. Hasilnya, setelah 3 tahun menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, kami mula membuka kedai sendiri di tapak sedia ada dengan kos yang sama dengan perniagaan kami pada permulaan dahulu. Keuntungan dari perkhidmatan dahulu memudahkan kami untuk membuka perusahaan yang lebih besar tanpa perlu membuat pinjaman. 2035, setiap isi rumah wajib memiliki mesin ini. Kerana mesin ini sangat memudahkan isi rumah untuk melipat, menggosok kain tersebut. Rancangan keuangan 8.2, jadual aliran tunai untuk tempoh 2 tahun. Berdasarkan jadual ini, jumlah aliran keluar pada tahun pertama dan tahun kedua adalah meningkat. Pada tahun pertama, jumlah aliran keluar adalah RM165,040. Pada tahun kedua pula, jumlah aliran keluar adalah RM292,780. Seterusnya, 8.3, penyata untung rugi untuk tempoh 2 tahun. Seperti yang tuan-puan lihat, H&H Fold Enterprise, jualan pada tahun pertama dan tahun kedua adalah sama kerana kami mempunyai pelanggan yang sedia ada dan tidak berubah. Kerana pada tahun pertama kami berjaya menyewakan keseluruhan
mesin tersebut dibawa ke tahun kedua dan tiada pertambahan mesin sebenarnya, cuma pertambahan alat ganti. Untung kasar pada tahun pertama dan tahun kedua adalah RM197,050 dan RM194,120 pada tahun kedua. Seterusnya 8.4 kunci kira-kira untuk tempoh 2 tahun. Okay, pada tahun pertama jumlah aset adalah RM202,750, manakala jumlah aset pada tahun kedua adalah RM195,450. Pertambahan aset tidaklah terlalu banyak kerana apa yang kami pakai pada tahun pertama masih dipakai pada tahun kedua. Kami tiada liability dengan bank ataupun lain-lain tempat. Seterusnya, saiz compact untuk kegunaan isi rumah dan dobi layan diri. Beginilah mesin lipat kain automatik yang kami sediakan. 9.0 rumusan H&H Handy Fold Enterprise merasakan bahawa keupayaan syarikat kami mampu memberi pulangan yang lumayan dan berpanjangan. Hasil kajian dan perancangan yang teratur telah diperincikan bagi membolehkan syarikat ini berjalan dengan sempurna dan mampu mencapai sasaran keuntungan yang telah dirancang berdasarkan bilangan kontrak yang telah dimuktamadkan pada tempoh 2 tahun ini. Nescaya syarikat akan memberi pulangan keuntungan kepada syarikat dan keuntungan ini adalah hasil perancangan perniagaan yang sempurna yang dilaksanakan sepanjang tahun. Sepanjang 2 tahun ini, kami akui perniagaan ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan kerana tidak ramai orang yang mengetahui keupayaan perniagaan ini. Setakat hari ini, hanya H&H Handy Fold Enterprise sahaja yang berjaya menjadi pelopor utama yang diberi kepercayaan oleh syarikat yang mengeluarkan mesin melipat kain automatik ini. Hasil kepercayaan pengeluar mesin itu masih utuh dan meyakini akan keupayaan syarikat untuk mengendalikan mesin dan servis selepas jualan. Keupayaan perusahaan dobi layan diri yang tidak menggunakan ruang yang besar seperti yang tuan lihat di gambar tersebut. Ruang yang dipakai adalah sangat ringkas dan bersebelahan dengan mesin pembasuh dan mesin pengering, bersebelahan dengan mesin melipat kain. 10.0 ringkasan masalah diselesaikan. Kejayaan perniagaan H&H Handy Fold Enterprise ini akan mampu menyelesaikan masalah-masalah seperti berikut. Kewujudan mesin ini membantu masyarakat, khasnya suri rumah atau ibu yang berkerjaya, menyelesaikan kerja-kerja di rumah mereka tanpa perlu mengambil masa yang lebih lama. Kerja-kerja melipat kain ini kini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja dengan adanya mesin ini di rumah mereka. Pelaburan yang mungkin tinggi pada permulaannya mampu memberi pulangan dari segi masa, wang ringgit dan kesihatan. Dengan adanya mesin ini dijangka dapat meningkatkan bilangan pelanggan kedai dobi layan diri dan seterusnya dapat membantu peniaga kedai dobi meningkatkan keuntungan mereka. Sasaran H&H Handy Fold Enterprise pada suatu hari nanti, setiap rumah akan memiliki mesin bersaiz domestik untuk kegunaan mereka yang tidak mencuci baju di kedai dobi. Kerja melipat dan menggosok lebih mudah dengan adanya mesin melipat kain ini. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.